أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ataupun tengah hari ini kita sama-sama dapat berkumpul dalam My Quran Time baca faham amal untuk sama-sama kita memulakan surah yang baru pada juz yang ke-14 ini, surah Al-Hijr, surah yang dikaitkan dengan kawasan yang berbatu, tempat kaum Thamud yang akan kita lihat kisahnya. Dan surah ini adalah surah Makkiyah yang memberi bujukan, memberi kekuatan, semangat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, dan sekaligus memberi semangat kepada kita pada hari yang berbahagia ini. Pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz ya. Okey, kita nak memulakan surah baru kita pada hari ini selepas selesai dengan surah Ibrahim, dan sekarang ini fasa daripada juz yang ke-13, 14 ke depan ini banyaknya surahnya tak panjang-panjang Ustaz ya, sedikit terus masuk ke surah baru, dan ini menandakan bahawa kita ni dah tak lama lagi Ustaz. Tinggal beberapa juz 15 lagi, dan ia adalah satu peluang kepada tuan-tuan untuk kita sama-sama gunakan masa yang ada. Tak pasti sama ada kita dibekalkan lagi Allah SWT peluang untuk belajar halaman demi halaman, baca halaman demi halaman untuk kita mengamalkan dalam kehidupan kita seharian. Kita doa pada Allah Subhanahu taala agar paling kurang dalam hidup kita ini sekali kita sempat baca dan juga kita tadabbur kepada isi kandungan al-Quran ini. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mari saksikan kepada sinopsis ringkasan bagi halaman 262. Bermula daripada ayat yang pertama bagi surah yang ke-15 ini, iaitu gambaran tentang Al-Quran disertai dengan ancaman bagi orang yang kufur, yang kafir dan menderhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mempertikaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada ayat 6 hingga 15 kita akan melihat beberapa pernyataan kaum musyrikin yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala di Mekah bersangkutan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apakah hujah yang mereka gunakan dan bagaimana Allah memberikan sanggahan kepada apa yang mereka minta, apa yang mereka cabar kepada Nabi yang membawa risalah kepada seluruh umat. Jadi mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 9 bersama Ustaz Tirmizi pada hari ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita meneruskan lagi Al-Quran kita
My Quran Time baca faham amal. Selepas kita dah mengakhiri surah Ibrahim Ustaz, akhir surah yang begitu memuncak, bila saya terkesan tu Ustaz pada ayat 48 tu, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, iaitu pada hari bumi digantikan dengan bumi yang lain. Oh subhanallah, kita dah dengar macam mana satu perkara yang menggerunkan kita semua, dan hari ini kita masuk surah yang baru, surah Al-Hijr. Jom sama-sama kita baca ayat pertama hingga ayat yang ke-9 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 9 daripada surah Al-Hijr, surah yang ke-15 Ustaz ya. Alhamdulillah, Al-Hijr itu maksudnya kawasan yang berbatu, kawasan tempat tinggal kaum Thamud yang kita akan lihat kisahnya nanti, istilahnya Ashabul Hijr ya, penduduk kepada kawasan yang berbatu. Tetapi sebelum kita pergi lebih jauh di situ, kita memulakan bismillahirrahmanirrahim daripada Alif Lam Ra. Allah saja yang mengetahui kepada huruf muqatta'ah, huruf potong ini, sebagaimana kita lihat Alif Lam Mim, Alif Lam Mim Ra, di sini ada Alif Lam Ra.
iaitu kita bukan knowledge ataupun ilmu baru, bukannya kemahiran baru, tetapi apa yang Allah ingin sampaikan kepada saya, kepada tuan-tuan, ialah sikap yang kita kena perbaharui, iaitu ya Allah saya tak tahu, ya Allah yang tahu ialah Engkau, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, pelbagai ilmu. Bagaimana saya nak mengakses, ya, dapat mengetahui ilmu-ilmu tersebut? Tilka ayatul kitabi wa qur'anim mubin. Sebagaimana Imam Fakhrul Razi menyatakan bahawa jika dengan sikap merendah diri kita berhadapan dengan Quran, bukan untuk berhujah tetapi mencari hujah untuk menguatkan diri kita, maka Allah menyatakan tilka ayatul kitab. Inilah ayat-ayat ataupun mukjizat-mukjizat yang tertulis, wa qur'anim mubin, iaitu Quran yang sentiasa dibaca, yang amat jelas. Ada dua istilah di sini. Kalau dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua itu kita berjumpa dengan zalikal kitab, di sini ada perkataan al-kitab dan juga wa Quran. Apa bezanya? Kitab ini adalah sesuatu yang telah termaktub, tertulis, dan dia berkait dengan apa yang ada di Lauh Mahfuz sebagai sumber peraturan, sumber perlembagaan. Jadi sebenarnya perlembagaan dalam Quran ini bukannya buatan manusia, ia terkait dengan apa yang telah tertulis di Lauh Mahfuz untuk sama-sama kita amalkan. Dan wa Quran ini adalah Allah bersumpah, ya, Allah bersumpah sesungguhnya Quran ini adalah sesuatu yang perlu dibaca berulang kali. Itu yang akan memberi kesan kepada ilmu kita. Baca sekali saja tak cukup, Ustaz, ya. Baca sekali dia mungkin dia masuk lapisan pertama, tapi lepas itu kita ulang lagi. Quran ini daripada perkataan qara'a, mengumpulkan beberapa perkara menjadi sesuatu yang bermakna. Contohnya kita kata buku, kan? BUKU, kita kumpulkan BUKU, mengumpulkan beberapa huruf menjadi sesuatu yang bermakna. Buku, kita tahu buku, maka itu adalah maksudnya qara'a, ya, dan itu adalah seruan wahyu pertama. Baca bukan semestinya daripada aksara semata-mata, daripada teks, tetapi juga daripada alam. Kita memerhati kepada pandemik COVID-19, kemudian dengan 17,000 ataupun 15,000 angka contohnya. Kemudian kita kaitkan dengan Quran. Apa kaitan Quran, pandemik COVID-19 dan juga 15-17,000 yang ada, ya, selepas 2 tahun kita bersama dengan cabaran ini. Jadi bagi orang yang boleh membaca, dia tahu, oh rupanya ini adalah signal daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk saya makin membaca perkataan Allah, bukannya baca perkataan manusia. Ya, kerana perkataan manusia ini boleh merosakkan, boleh menyebabkan kita banyak negatif berbanding positif. Jadi ini adalah sesuatu yang mubin, nyata, yang menjelaskan. Rubama yawaddul ladzina kafaru, ya, orang-orang yang kufur itu dia rasanya berangan-angan kalau boleh laukanu muslimin, jadi orang Islam. Ya, ini adalah perkara yang berlaku di mana? Di akhirat. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, dia kata Hasan berkata, sekiranya orang musyrikin melihat orang yang beriman dan mereka memasuki syurga dan tidak dilihat dalam neraka, mereka berharap agar mereka juga menjadi orang Islam. Jadi kalau kita nak tanya bila orang yang kufur, yang tidak percaya kepada kebenaran ini akan betul-betul yakin, sebenarnya bila dia dah tengok orang Islam yang beriman diizinkan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dah terlambat. Jadi ketika kita memahami ayat-ayat berkaitan dengan orang kafir, orang munafik, mungkin kita sebahagian Ustaz, ya, saya dulu pun ingatkan ini pasal orang kafir ni, saya tak berkaitan dengan perkara ini. Tapi sebenarnya sikap berinteraksi dengan Quran ialah kita macam tengok pelangi, Ustaz. Betul. Ya, jadi maksudnya ada yang orang paling baik dan orang yang paling tak baik. Jadi kita kena ingat kita ni di mana. Kalau kita ni di tengah-tengah, ya Allah moga-moga akan jadi orang yang baik. Kalau baca ayat tentang orang kafir, ya Allah harapnya jangan sampai akulah orang kafir itu, tapi harapnya akulah orang Islam yang diizinkan, yang diimpi-impikan oleh orang-orang kafir yang melihat kalau boleh aku ni nak jadi orang Islam, tetapi sudah terlambat. Peringatan untuk kita untuk menghargai keislaman yang kita ada. Apakah ciri orang yang kufur?
yang kita kena tengok di sini, zarhum yaqulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Ya, ada 3 perkara, biarkan mereka itu makan. Satu sifat orang kufur ini, dia suka makan dan kemudian bersenang-senang dan juga suka disibukkan dengan panjang angan-angan. Ya. Yang pertama apa? Makan. Sikit-sikit makan, sikit-sikit makan ustaz ya. Dan makan yang halal pada waktunya okey, tak ada masalah. Tetapi makan ini mereka tak kisah sama ada halal ataupun haram, yang penting mereka dapat makan. Yang pertama. Yang kedua ialah suka bersenang-senang, berhibur-hiburan. Itu sebabnya tuan-tuan ada telefon bimbit, kalau boleh dekat rumah ke, dekat pejabat ke, kena tengok guna telefon bimbit itu untuk berhibur ke ataupun untuk buat kerja. Pasal apa? Kadang-kadang si ayah, si ibu ada tugas lagi kan, untuk jaga anak ke, masak ke, untuk bekerja ke, yang di pejabat. Tetapi kerana berhibur banyak sangat dengan ini, itu digelar wayatamatta'u, tidak menunaikan amanah. Itu sebenarnya itu adalah ciri orang-orang kufur, ya, yang kafir kepada Allah SWT, yang kita doa kita jangan sampai tertipu dengan yang ini. Kan kita guna untuk tengok My Quran Time, okeylah ustaz kan ya, tetapi kadang-kadang anak belum makan lagi, anak belum belajar lagi, belum kejut untuk solat lagi, masih lagi si ayah ataupun ibu ya, yang kerja kat rumah ke, yang tak bekerja ke, wayatamatta'u, ya, masih lagi bersenang-senang tengok apa macam-macam lah ya, padahal ada lagi benda amanah yang belum ditunaikan. Itu ciri orang, kalau dalam ayat ini, orang kafir. Kita mungkin tak jadi kafir, tetapi kita dah ada sikit-sikit yang kita bertaubat, kita mohon ampun daripada Allah, ambil pelajaran daripada ayat yang ketiga. Dan yang ketiganya apa? Wa yulhihimul amal, iaitu sibuk dengan panjangkan angan-angan, nak besarkan rumah, nak kumpulkan duit, nak apa sebagainya. Tidak salah kalau ianya mengumpulkan kekayaan untuk bagi dan berinfak. Tetapi kalau katakan angan lagi dah ada 3 tudung nak ada 10 tudung, dah ada 3 jam nak ambil lagi 10 jam ya, kereta dah ada 10 nak tambah lagi yang ke-15, perkara itu istilahnya adalah amal ya, angan-angan yang panjang. Malah dinyatakan apakah penyakit besar yang dikomen oleh Imam Qurtubi, penyakit besar ialah apabila seseorang itu angan-angan. Ya, ini adalah satu penyakit yang kena kepada orang kafir, dan kita tak nak. Kita sebagaimana kita belajar tadi, macam pelangi, orang kafir itu mungkin jauh ya dengan orang baik, tetapi kita harap kita tidak terjerat dengan sifat ini dalam kehidupan kita seharian. Apa tandanya bahawa kita ni tidak panjang angan-angan? Kita banyak lihat apa yang kita rancang hidup kita ini adalah untuk menyiapkan persediaan ke akhirat nanti, bukannya untuk dunia semata-mata. Jadi Allah kata fasaufa ya'lamun, pasti mereka nanti akan mengetahui. Perkara itu mungkin makan masa, Allah bagi peluang untuk makan, untuk bersenang ya, untuk perkara ini, tetapi akhirnya baru sedar ya. Itu sebabnya di dunia lagi, kalau buat 3 perkara ini ustaz ya, dalam sebuah keluarga pun, keluarga boleh berantakan. Ya, kalau katakan si ayah main telefon dia, si mak pun main telefon, ya anak tak ke mana ya, makan tak makan, ataupun mungkin rumah ke tak diuruskan, ataupun kerja di pejabat tak dibuat, dah tahu dah nampak dah kesannya. Tetapi kesan besarnya apabila sampai ke mana? Bila sampai di akhirat nanti, bahawa ini ada kaitan dengan amanah sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak baca ayat yang keempat, pendek saja. Ini adalah surah Makkiyah. Surah Makkiyah ni ustaz banyak yang pendek-pendek. Terutama yang peringkat awal turun kepada Nabi di Mekah, dan sebenarnya Quran ini memang kebanyakannya ayatnya pendek-pendek kerana dia nak bagi hentaman ataupun tujahan kepada hati agar beri perhatian. Kita baca ayat yang keempat ringkas untuk kita memahami tentang apakah pelajaran daripada orang-orang terdahulu. Silakan Ustaz.
Baik, insya-Allah kita baca ayat yang keempat. Ayat Quran ni dia pelbagai Ustaz Fas, pelbagai, ada ayat yang panjang, ada sampai satu ayat tu sampai satu muka surat. Dan sini ayat ni pendek pula. Dia ada dia punya hujah-hujah ataupun tak Ustaz Fas sebut tadilah, dia hentaman, dia sebagai fokus kita dapat penekanan pada ayat tersebut. Baik, jom ayat yang keempat. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum. Sadaqallah. Sadaqallahul Azim. Dan kami tidak membinasakan sesuatu negeri melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya. Sekali lagi kita nak cuba gunakan kaedah pelangi tadi Ustaz ya, istilahnya spektrum. Spektrum bila kita tengok, oh ini apa, ahlakna, kami menghancurkan. Hancur itu paling teruk sekali, maksudnya yang paling selamat ialah tak hancur, bahagia di akhirat, dan dihancurkan ataupun bahagia di dunia dan dihancurkan di dunia. Jadi apakah spektrum ataupun pelangi yang kita boleh faham daripada ayat 4 ini, iaitu bahawa sebenarnya kalau sebuah negeri itu sudah dihancurkan, itu kerana sebelum itu setiap individu keluarga itu mungkin sudah hancur sedikit demi sedikit. Yang kita harapkan keluarga kita, organisasi kita tidak dihancurkan. Ya, pada zaman pandemik ini Allah boleh menghancurkan sesiapa sahaja, syarikat yang besar pada tiba-tiba masa saja Allah boleh hancurkan. Jadi kalau katakan ekstrim, ya, dia punya puncaknya itu bagi suatu kawasan itu, istilahnya qaryah, ya, negeri ataupun negara, Allah boleh hancurkan illa walaha kitabun ma'lum, dan ianya sudah tercatat di dalam apa? Kitab. Di mana kitab itu? Di Lauh Mahfuz. Jadi apabila kita baca Al-Kitab, Al-Quran ini sebenarnya adalah formula yang berkait dengan ketentuan yang ada di Lauh Mahfuz. Maksudnya ialah apa? Maksudnya kalau kita ikut betul-betul apa yang ada dalam Quran, kita akan dapat kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Ya, dengan pelbagai cabaran di dunia tetapi kita tetap bahagia. Tetapi kalau kita tidak mengambil pelajaran tiga perkara tadi yang dibuat oleh orang-orang kafir, maka ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Apa sahaja yang berlaku itu, ya, sesuatu umat itu tidak didahulukan, tidak diakhirkan ketentuannya. Kerana apa? Kerana ia bergantung kepada apa yang telah dikadarkan, ditentukan di Lauh Mahfuz. Jadi sebenarnya hidup kita ni Ustaz ya, kadarnya, ukurannya itu sudah ada di Lauh Mahfuz. Macam mana kita nak dapat kadar yang baik, inilah panduannya. Kadar tak baik, tinggalkan, maka memang dapatlah yang tak baik tersebut. Ini yang disampaikan dalam ayat nombor 5. Tetapi bila Nabi menyatakan perkara tersebut kepada orang-orang di Mekah, mereka balas apa? Ya ayyuhallazi nuzila alaihi dzikr innaka lamajnun. Ya, apa dia cakap? Wahai orang yang diturunkan kepadanya az-zikr, peringatan Quran, ya, az-zikr ini merujuk pada Quran, innaka lamajnun. Engkau ni gila lah, kan? Kau ni apa ni? Okey. Ini perkataannya pasal apa? Pasal bagi mereka yang betul, mereka yang gila Nabi Muhammad. Pasal mereka dah terbalik hidup, sepatutnya jangan sekadar makan sahaja. Kalau makan halal haram apa saja sental, itu macam haiwan. Jangan berhibur semata-mata, kerana hidup bukan untuk berhibur semata-mata, ada tanggungjawab berhibur nanti di akhirat. Dan bukannya sekadar panjang angan-angan, pasal angan paling panjang boleh dibuat bila dah sampai syurga. Sekarang hidup tak lama, 50-67 tahun sahaja. Maka ini yang dinyatakan, dan mereka berhujah dengan Nabi, kalau betul lah kamu ni betul, mana malaikat? Dia. Jadi ini adalah kaedah orang-orang yang memang tidak berteraskan kepada kebenaran, membawa kepada perkataan pilihan kita, iaitu perkataan kita qara'a, membaca. Dengan banyak kita membaca, menganalisis, kita harapnya dapat menghargai kepada kebenaran, dan inilah yang disampaikan dalam surah Al-Hijr. InsyaAllah kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Inilah ayat juga yang jadi kemuncak yang insya-Allah akan ditadabbur lagi sebentar tadi. Pada bahagian pertama kita dah baca tadi, insya-Allah akan ditadabbur bahawa ayat ini ayat yang sangat besar temanya. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua para penonton yang terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita nak sambung pengajian tajwid sedikit berkenaan dengan hukum mad jaiz, mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Kita dalam penghujung sebelum kita masuk hukum mad yang baru, kita perkemaskan betul-betul dua-dua hukum mad ini supaya kita jelas apa itu mad wajib muttasil, apa itu mad jaiz munfasil, kita dapat beza di antara kedua-duanya, dan yang lebih penting sekali ialah kita dapat membacanya dengan sebagaimana yang ditalaqi ataupun diturunkan, iaitu dibaca dengan kadar panjang itu. Okey, kita lihat di slide kita hari ini, waqaf. Kalau kita waqaf pada mad muttasil ataupun mad wajib muttasil, itu huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Okey, boleh dibaca dengan kadar 6 harakat dengan syarat huruf hamzah berada di hujung kalimah. Contoh dalam surah Al-Hijr kita baca tadi kan, walau fatahna alaihim baban minas sama', yang akan kita baca pada ayat yang ke-14 nanti. Kalau berhenti pada minas sama' itu, kita tahu mak wajib dibaca dengan 4 dan juga 5 harakat. Okey, boleh dibaca dengan 4 ataupun 5. Adapun ketika kita wakaf, kita boleh baca sampai 6 harakat ketika wakaf. Contoh kalau kita nak wakaf pada ayat itu, walau fatahna alaihim baban minas sama', dia panjang lebih pada 4, lebih pada 5 sampai 6, maka dibolehkan juga. Tapi syarat dia hamzah itu berada di hujung. Kalau hamzah berada di tengah kalimah seperti tengok slide yang kedua. Okey, jika hamzah berada di tengah kalimah, maka kekal kadar 4 ataupun 5 harakat saja. Ada kesilapan sikit. Okey, jika hamzah berada di tengah kalimah, maka kekal kadar 4 ataupun 5 harakat sahaja. Contoh dalam surah Al-Hijr juga ayat yang ke-7, law ma ta'tina bil malaikah. Kalau kita nak berhenti pada kalimah malaikah itu, kita baca dengan 4 ataupun 5 juga. Kerana apa? Hamzah itu berada di tengah kalimah. Okey, itu mengikut riwayat imam kita lah, Imam Hafs an Asim daripada Tariq Asy-Syatibiyah. Kerana kalau dia berubah riwayat ataupun tariq, maka dia itu bacaan cara ini kita sebut, kita belajar hukum-hukum tajwid juga berdasarkan qiraat Imam Hafs an Asim daripada Tariq Asy-Syatibiyah. Terima kasih. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tentang hukum mad, menyambung lagi ilmu kita untuk kita amalkan bersama, insya-Allah, untuk menajamkan lagi Ustaz ya. Ketika kita qiraah itu dia kena kumpulkan dengan betul kan. Kalau BUKU kumpul dengan cara yang salah, dia jadi buka pula, habislah kan. Buku dengan buka, maksud berbeza, makna berbeza, membawa kita tersasar daripada apa mesej yang sedang disampaikan. Jadi baca dengan tepat ini adalah satu perjuangan kita nak menjaga hak-haknya. Malah itu yang ada pada ayat 9 ya, yang hadir selepas orang-orang kafir ya, mereka mencabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mungkin kita tertanya-tanya, saya ni ada ke cabar Nabi? Tak kot ni kan. Tapi sebenarnya kita masih lagi guna spektrum Ustaz ya. Kalau guna kaedah spektrum dalam tadabbur ini ya, macam pelangi, kita tahu bahawa kita ini tidak selamat daripada perasaan untuk mencabar kepada orang yang bawa kebaikan. Kan contohnya ada orang tegur kita Ustaz ni kan. Bila orang tegur dia kata, "Alah, engkau pun sama. Cuba tengok engkau buat apa." Dia akan cuba divert, cuba alihkan, padahal yang dia perlu baiki kena baiki, tapi dia alihkan. Dan apakah yang mereka alihkan? Mengapa malaikat tak turunkan kan kepada, kalau engkau betul sangat, pada ayat yang ke-7, pada ayat ke-8 Allah menjawab, manunazzilul malaikah illa bil haqq, ya, tidak kami turunkan al-Quran kecuali dengan kebenaran, wa ma kanu idzan munzarin, iaitu pada ayat yang ke-8, dan mereka tidak diberikan penangguhan. Apa maksud bil haqq? Malaikat datang satu, kalau datang turun ini kepada ke bumi ini, satunya apa tuan-tuan? Kalau zaman Nabi itu ialah membawa wahyu, bertemu dengan Rasul. Ya, itu kalau malaikat turun, selain daripada melakukan tugas-tugas masing-masing. Tetapi kalau turun kepada orang yang tidak benar, apakah tugas malaikat? Sudah tentunya Ustaz ya, orang tak benar, kalau malaikat turun saja, dia tak bawa wahyu, tak bawa duit. Bawa apa? Bawa azab. Jadi kalau cabar Nabi untuk malaikat, mengapa tak diturunkan ya? Sebenarnya mereka mencabar untuk mana azab. Tapi mereka minta begitu pasal mereka jahil, tidak tahu hakikatnya. Nak minta sesuatu seperti mana yang kita belajar daripada Nabi Nuh, minta sesuatu harapnya kita dengan ilmu, kerana minta sesuatu tanpa ilmu mungkin ia mengundang bala kepada kita. Maka Allah menyatakan pada ayat nombor 9 tentang hakikat bahawa sebenarnya kami menjaga ataupun kami menurunkan az-zikr. Perkataan az-zikr keluar sekali lagi, dan wa inna lahu lahafizun, dan sudah tentu kami yang menjaga, benar-benar memeliharanya. Ini adalah ayat kemuncak pada surah ini, salah satunya iaitu Allah menyatakan malaikat-malaikat ini datang menurunkan, membawa wahyu sebagai peringatan. Sebagai peringatan kepada siapa yang nak ambil peringatan. Ada saja orang yang tidak mahu ambil peringatan. Bila datang wahyu, dapat baca Al-Quran seperti tuan-tuan ikut My Quran Time ini, ada yang rasakan bahawa ini adalah satu anugerah. Nazzalna, anzalna, anugerah dari Allah. Tapi ada setengah orang dia mendengar, dia rasa ini bukan anugerah, kan? Tak ada rasa apa-apa pun, saya lebih suka saya dapat duit, dapat gaji naik dan sebagainya, berbanding saya rasa gembira mendapat peringatan. Padahal sebenarnya apa tuan-tuan? Bila Allah jaga Quran, kalau kita jaga Quran, kita juga dijaga oleh Allah. Itu point dia. Itu sebabnya kalau kita menghafaz Quran, jaga apa? Jaga hafazan, jaga huruf Ustaznya, belajar tajwid, kita jaga kefahaman ya, jaga masa untuk bersama Al-Quran. Pasal Quran ini Allah dah jaga, sesiapa sahaja yang terlibat dalam proses menjaga ini, maka Allah akan muliakan dan Allah akan jaga kita insya-Allah. Jadi kita nak sambung lagi pada ayat yang ke-10 hingga ayat 15, bagaimana respon orang-orang musyrik yang kita harapkan kita boleh belajar seperti mana kita cakap tadi Ustaz ya. Banyak saya ulang ni spektrum ini ya. Agar apa? Agar bila kita tengok sahaja perkara tak baik dalam Al-Quran ini, kita minta Allah jauhkan kami ya Allah, kerana kami belum lagi selamat daripada ancaman ini. Dan kalau katakan orang yang baik, kita minta ya Allah, kami bolehlah jadi orang ini terutama pada akhir kehidupan kami. Ayat 10 hingga 15 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, masih Ustaz Fazrul, kita nak sambung sikit lagi beberapa 5 baris saja, ayat yang ke-10 hingga ke-15. Moga-moga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Taala wariskan Al-Quran ini sebagai salah satu bentuk yang Allah Taala pelihara Al-Quran daripada sebarang penyelewengan dan perubahan, dan kitalah antara yang sentiasa memperuntukkan masa kita. Ustaz kata apa saja semuanya mulia belaka, menjaga huruf, menjaga hafazan, melihat, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga kitalah menjadi orang-orang yang mewarisi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Ayat yang ke-10 hingga ke-15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِ
يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 10 hingga 15 menyambung walaqad arsalna, kami utuskan daripada orang sebelum kamu, ya, kaum-kaum sebelum ini, fi syia'il awwalin, iaitu sebelum engkau kepada umat-umat terdahulu, ya. Maksudnya syia'il awwalin ini bangsa-bangsa, kumpulan-kumpulan terdahulu, Allah pun sudah menghantar rasul membawa risalah. Wa ya'tihim mir rasul, ya, tidaklah datang rasul ini, apakah realiti yang berlaku kepada mereka? Mereka itu diperolok-olokkan. Pasal apa poin diperolok-olokkan ini? Bila seseorang itu buat silap dan dia tidak mahu mengaku kesilapan, ya, ciri orang-orang kafir ini, dia suka menidakkan. Dan bagaimana untuk menidakkan seseorang? Ialah dia akan cuba memperolok-olokkan, menghina. Jadi orang pun tak bagi fokus pada mesejnya, akan memain-mainkan karakter orang tersebut. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin, dan inilah cara bagaimana berlakunya naslukuhu ini, maksudnya proses dalam hati seseorang itu sahaja, daripada dia fitrah, semua orang fitrah kan, tapi akhirnya dimasukkan perkara-perkara pendustaan. Hati mula rasa nak buat jahat, mula untuk jadi lebih jauh daripada Allah. Mulanya ialah kerana apa? Yastahziun, iaitu memperolok-olokkan. Itu pelajaran untuk kita. Apabila kita ada Quran, ada orang yang mengajar, kalau kita sibuk, tak sempat, ataupun kita rasa ada orang tegur, kita rasa macam terkena, ya, macam zas ustaz, ya, jangan uluk-ulukkan orang yang membawa kebenaran tersebut, ya. Paling kurang pun kita senyap saja, tahan sahaja, jangan pula lah yang cakap tu lebih kurang je, kemudian kita buat parodi ke, ya, kita memperolok-olokkan. Itu adalah peluang untuk naslukuhu fi qulubil mujrimin, ya. Mula hati itu daripada 100% percaya kebenaran, dia mula masuk. Itu sebabnya tuan-tuan, kalau ada video parodi ke berkaitan dengan kebenaran dalam masyarakat, jangan diviralkan. Pasal bila orang tengok banyak sangat ustaznya, tengok video, tengok apa, daripada tak percaya boleh jadi percaya. Allah. Daripada awal-awal kita taklah cakap 100% percaya, tapi rasa seronok juga. Bila kita dah mula ada rasa manis pada sesuatu olok-olokan ini, maka dia mula akan menjadi mujrimin dalam hati seseorang. La yu'minun, ya, jangan percaya kepadanya. Wa qad halat sunnatul awwalin, ya, ayat yang ke-13, mereka tidak beriman kepadanya padahal telah lalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu. Apakah maksud sunnatullah? Iaitu peraturan. Orang yang mengikut kepada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka peraturannya ikut panduan Allah akan diselamatkan. Orang yang terlibat dengan kekufuran, memperolok-olokkan, akan dimusnahkan. Di dunia lagi sudah musnah hidupnya, apatah lagi bila sampai ke akhirat. Jadi Allah menyatakan pada ayat yang ke-14, ya, iaitu balasan kepada cabaran mereka, apakah yang berlaku. Kita baca ayat 14 sekali lagi ustaz, ya, di mana ini kalau katakan Allah bukalah peluang, dia kata nak malaikat sangat kan, kalau Allah bukalah pintu langit ini, apakah yang mereka akan buat dan apa yang berlaku?
ayat 14 kita baca sekali lagi. Silakan. Baik, kita baca sekali lagi ayat yang ke-14 dan maknanya cukup tinggi ya untuk kita memahami. Insya-Allah mungkin dapat diterjemahkan oleh Ustaz Fas nanti. Dia kata di sini Ustaz Fas, dan jika kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus menerus naik ke atasnya. Dan dia mesti ada ayat-ayat yang kesinambungan daripada sebelumnya. Baik, kita baca sekali lagi untuk kita mendapatkan lagi kelebihan bacaan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau fatahna 'alaihim baban minas sama. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat yang ke-14, dan jika kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit lalu mereka terus menerus naik ke atasnya, dan sambungan pada ayat 15, sudah tentu mereka berkata sesungguhnya pandangan kami yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir. Jadi pintu langit ini apa? Sebenarnya bila cakap tentang Ya'rujun, nanti kita akan jumpa pada surah ke-70 nanti, surah Al-Ma'arij Ustaz ya, tempat di mana malaikat naik ke langit untuk mendapat khabar daripada Allah SWT. Jadi tempat ini untuk malaikat, tapi pasal mereka minta nak tengok malaikat lah, nak dapat malaikat, maka kalau Allah bukakan ya pintu tersebut, apa Allah cakap? Laqalu innama sukkirat, kami akan jadi mabuk, kami akan jadi kabur. Ya, pasal apa? Pasal ini layak bagi malaikat, bukan untuk manusia biasa. Kita tahu bahawa sebenarnya malaikat ni berkerakannya Ustaznya amat laju. Jika bukan dengan anugerah Allah kepada hamba-Nya pada Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra', kita kalau tuan-tuan belajar fizik, kita tahu makin kita laju ya, kita punya badan kita ni akan kompres dan akhirnya akan jadi amat kecil. Kalau tidak, kita akan hancur ya. Jadi itu sebabnya mengapa di dalam kapal terbang mesti tekanannya stabil kan. Kalau katakan kita buka satu lubang saja daripada kapal terbang dan naik kapal terbang yang amat laju, kita akan sakit dan akan hancur akhirnya. Ini yang kita boleh belajar daripada ayat 14 dan ayat 15 ini. Di hujung itu, bal nahnu qaumum mashhurun, kami ini orang yang kena sihir. Sebenarnya mereka sambil mengutuk Nabi sebagai sahir, sebagai ahli sihir, tapi mereka mengakui sebenarnya ada kesan yang hebat daripada Al-Quran yang dibacakan. Dan ini sebagai satu perkara yang memang real, bahawa sebenarnya Quran yang kita diberikan ini, yang kita jaga ini tuan-tuan, sebenarnya dia memang mempunyai kesan yang besar pada orang terdahulu dan orang sekarang. Dan kalau ada yang menafikannya, dia cakap ini sihir, tetapi sebenarnya ia adalah mukjizat yang akan memberi manfaat kepada kita. Jadi ini adalah halaman 262, menguatkan keimanan dan juga mengelakkan kita daripada menjadi orang yang menutupi. Istilah kafir itu seperti ada biji benih, kita tutup dengan tanah, itu kafara. Kita tidak mahu menutup kebenaran dengan kita hanya makan, hanya berhibur, bersenang-senang dan juga panjang angan-angan. Macam mana nak menguruskan perkara ini? Quran yang kita ada untuk kita terus beramal dengannya. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, sama-sama kita saksikan, iaitu pada ayat yang pertama dan yang kedua, elakkan berangan-angan, beramal dah dengan isi Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, jadi pejuang Al-Quran untuk sentiasa dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca tuan-tuan, tapi kita kena perjuangkan Al-Quran ini. Dan yang ketiganya, elakkan memperolok-olokkan kebenaran dan ayat Allah agar kita tidak dimasuki oleh mujrimin, iaitu
rasa ingin berbuat dosa dan juga membuat jenayah di dalam Al-Quran ini sendiri. Kita doa pada Allah, Allah pelihara kita dengan kita menjaga Al-Quran. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. Ya Allah, Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, angkatlah martabat kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah kami dengan Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah, sinarilah hidup kami ini dengan cahaya sinaran daripada Al-Quranul Karim, ya Allah. Ya Allah, adabkanlah kami dengan adab daripada Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, akhlakkanlah kami dengan akhlak Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami semua selaku hamba-Mu, ya Allah, yang sentiasa membaca Al-Quran, yang sentiasa melihat, memerhatikan makna tadabbur Al-Quran, dan sentiasa diberi kekuatan untuk beramal yang isi kandungan Al-Quran. Pilihlah kami untuk menjadi ahlul Quran, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk menjadi ahlul Quran, sentiasa menjaga Al-Quran untuk kita sentiasa dijaga oleh Allah. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran, generasi yang menjaga Al-Quran sehingga generasi ini, masyarakat kita sentiasa dipimpin, dijaga oleh Allah. Tuan-tuan dicadangkan menyumbang ya dalam gerakan tabung gerakan ini insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi insya-Allah pada siaran ulangan pada malam ini, pada pagi esok. Kita doakan agar tuan-tuan terus sihat dan diberikan perlindungan oleh Allah. Kita sama-sama jaga dengan mendaftar dan berusaha mendapatkan vaksin. Moga-moga Allah izinkan, Allah lindungi kita dengan segala kesembuhan yang ada bagi negeri, negara dan dunia ini insya-Allah. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham aman insya-Allah.